Mengurus kesihatan mental ni kan, macam mana cara-cara dia dan apa dia punya petua ni Puan? Banyak orang selalu bertanya macam mana saya nak mengatasi tekanan yang saya lalui, isu kesihatan mental ataupun penyakit mental sendiri. Jadi kan Lops, yang pertama sekali, rakan-rakan saya di luar yang mendengar ya, kalau anda sudah pun mempunyai penyakit mental, menjaga kesihatan mental anda, it is an everyday job. Dia perlu dilaksanakan setiap hari. Agak berbeza dengan orang yang normal ya. Jadi kalau anda baru ada isu kesihatan mental, kita perlu, apa yang penting seperti saya katakan tadi adalah pendekatan itu perlu menyeluruh. Benda basic sebenarnya yang mungkin kita tahu tapi kita abaikan agak ya. Contohnya tidur. Kita perlu tidur yang cukup dan tidur tepat waktu. Kadang-kadang bila saya kongsikan ya tidur yang cukup, dia kata, oh ya puan, saya tidur 2 pagi bangun 10 pagi. Mana boleh. Tidur kena tidur sebelum pukul 11, sebab pukul 11 our body repairs itself. Jadi ini penting ya. Bila kita cakap pasal tidur pun kena tidur 6-8 jam. Lepas tu kadang-kadang orang kata, puan tapi macam mana saya malam susah nak tidur. Sebab kita tak menjaga sleep hygiene. Kita nak tidur tengok phone, tengok laptop, tengok TV, lampu terang. Lepas tu dalam keadaan banyak fikir, kusut dan sebagainya. Dia tak boleh. Kalau kita dalam keadaan berfikiran banyak, kita kena tulis. Kita tulis, kita organize our thoughts. Kita tulis di dalam kertas ke kan. Jadi kita punya apa yang kita fikirkan itu kita dah we reduce it and we transfer it to a paper, dan ini sangat membantu. Jadi kita sudah lagi tidak banyak berfikir. Kemudian kita kena dim lights, mungkin kita boleh pakai essential oils, mungkin suasana di dalam bilik itu kondusif ya, temperature aircon tu okey, mungkin tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Jadi ini perkara-perkara ni semua nak kena jaga ya sebenarnya Lok Sanadan, mungkin abaikan. Kemudian bila siang hari janganlah sampai 10 malam minum kopi, macam mana nak tidur malam. Lepas tu siang lama, nak ambil nap konon-konon, lepas tu tidur 3-4 jam, memanglah malam susah tidur. Lepas tu jadi tidur 2 pagi, lepas tu main game, dia tak boleh. Tidur cukup, tidur tepat waktu. Lepas tu kena bersenam, kena jogging ke, main badminton. Jadi kita kena bersenam, beriadah. Jadi bila kita peluh, kita merembeskan hormon-hormon yang baik. Jadi ini memudahkan lagi untuk kita tidur malam, dan dia juga menyihatkan, memberikan kesihatan fizikal yang baik dan juga kesihatan mental yang baik. Jadi ini penting. Pemakanan, ini pun penting. Makan tepat waktu dan makan makanan yang bernutrisi, nutritious food kan. Bukan makan, saya makan pun tepat waktu tapi makan burger, makan french fries. Memanglah macam mana nak sihat. Lepas tu tak bersenam. Lepas tu jadi obese. Jadi ini semua benda-benda yang tak sihat. Dan apa orang kata, dia trigger sel-sel yang tak bagus kan kita panggil. Jadi makan tepat waktu, makan pemakanan berkhasiat. Kemudian kita perlu invest in hobbies. Ini saya selalu katakan. Jadi Adnan dengan Lobs, saya tak tahu anda suka apa. Katalah suka memancing. Invest in your hobby. Ini penting. Takkanlah kita perlu kerja. Tapi kita juga perlu membuat perkara-perkara yang kita suka. Yang membuatkan kita happy. Kerana ini semua merembeskan hormon yang baik. Dan apabila kita happy, rakan-rakan kerja pun happy, kita pun produktif. Betul? Jadi ini penting. Lagi satu, jaga diri sendiri, Lobs dengan Adnan. Okay, ini sangat penting. Mungkin katalah kita ni suami, isteri, ada anak-anak, kita perlu menjaga diri kita. Kalau kita sihat, kalau kita pemikiran kita baik, kita sudah tentu dapat menjaga anak-anak, suami, isteri dengan lebih baik. Jadi menjaga kesihatan mental, menjaga kesihatan fizikal. Dan satu lagi ya, yang paling penting sebenarnya adalah apa yang kita panggil sebagai social connectedness. Saya tahu di dalam pandemik COVID-19 ni agak sukar ya, sebab semua berada di rumah, terputus ya daripada dunia luar dan sebagainya. Tapi kita ada teknologi. Kita boleh video call rakan-rakan, video call keluarga. Kemudian kita boleh membuat kerja-kerja sukarelawan. Mungkin di atas talian kita dapat membantu. Sudah tentu sekarang lebih banyak orang perlukan bantuan. Tetapi kita perlu ingat ya, Lobs dan Adnan, bantuan dan pertolongan bukan sahaja daripada segi material. Bukan sahaja bermaksud makanan, minuman dan sebagainya. Mungkin sokongan emosi. Mungkin hanya menjadi pendengar yang baik kepada rakan-rakan dan keluarga. Ini sahaja, let me tell you, dapat menyelamatkan nyawa. Jadi ini bagi saya, kita fikir out of the box. Kalau orang angkat bendera putih, tidak semestinya hanya untuk makanan dan minuman. Mungkin sokongan daripada perkara-perkara lain juga, insyaAllah.